Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan sambung lagi. Okay, hari ini subtopik yang terakhir untuk bab ini iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan rangkaian. Okay, seperti biasa dia akan bagi graf rangkaian lah. Okay, kita tengok contoh dulu sini Okay, boleh rujuk buku kerja muka surat 95. Okay, kita akan buat 3 je soalan hari ni. 95 dan 96. Muka surat 95 dan 96. Soalan 21, 22 dan 23. Okey, kita tengok contoh. Graf tak terarah di bawah menunjukkan kedudukan 7 pondok rehat di sebuah taman. Okey. John ingin sampai ke pondok E. Okey, pondok E bermula dari pondok A. Okey. Lepas tu dia kata bermula dari pondok A dan berakhir di pondok E. Okay, so perjalanan John adalah daripada A pergi ke E. Okay, dan dia akan melalui pondok-pondok yang di antara A ke E itulah. Okay, kalau tengok dekat sini dia boleh lalu dekat G, dekat C, kemudian dekat F. Okey, kalau D dia tak bersambung lah. Okey, dia nak pergi ke E kan. Okey, so ada banyak laluan. Okey, kalau dekat sini dia bagi ada 4 laluan. Okey, yang pertama daripada A pergi G, kemudian G pergi C, kemudian C pergi E. Okey, kemudian yang kedua A pergi G, pergi C, pergi F, pergi E. Okey, kemudian yang ketiga A pergi G, pergi F, pergi E, dan yang terakhir A pergi G, pergi F, A pergi G, pergi F, pergi C dan pergi E. Okey, so kita nak tengoklah daripada sini yang pertama sekali dia nak mana laluan dia dulu. Okey, soalan dia berdasarkan graf di atas, tentukan laluan terpendek. So nak tentukan laluan terpendek, awak mesti tahu mana laluan yang boleh dia lalu dulu. Kena analyse semua laluan. Okey, semua laluan, barulah awak boleh tengok yang mana yang paling pendek. Okey, daripada semua laluan ni awak kena kira dia punya jarak. Okey, dia punya jarak dia dah bagi. Okey, ada pemberat ni kan, jarak di setiap tepi ni dia bagi jarak. Okey, so kena kira lah. Okey, yang pertama, okey, cikgu tunjuk contoh yang pertama. A pergi G 200, G pergi C 400 meter, C pergi E 700 meter. Total 1300 meter. Okey, yang kedua total 1700 meter. Yang ketiga 1200 meter dan yang keempat 1800 meter. Okey, jadi last sekali barulah awak boleh pilih yang mana yang terpendek. Okey, jarak yang terpendek adalah jarak yang paling pendek yang dilalui. Kalau dekat sini 1200 meter adalah jarak yang terpendek. Okey, jadi jawapan awak akan jadi dalam graf A pergi G, pergi F, pergi E merupakan laluan terpendek dengan jarak sebanyak 1200 meter. Okey. So untuk soalan, okey, habis untuk contoh. Okey, kita tengok soalan 21. Okey, ni awak kena buat sendiri tapi cikgu akan review sikit lah. Dia kata graf terarah dan berpemberat di bawah menunjukkan bayaran petrol. Okey, bayaran petrol. Okey, dan masa perjalanan. Okey, bayaran petrol dan masa, tak nampak lah pula. Okey, bayaran petrol dan masa perjalanan bagi pilihan laluan oleh dayah. Semua bandar dilabel dengan A, B, C dan D. Diberi bandar C ialah destinasi yang ditujui dari bandar A. Okey, so dia akan pergi A pergi ke C. Okey, A pergi ke C. So laluan dia kena tahulah laluan dia. Okey, yang pertama dia kata nyatakan laluan yang paling murah. Okey, so apa yang awak perlu buat adalah laluan yang paling murah
nak tahu laluan yang paling murah, sama juga macam contoh dekat atas ni. Okey, nak tahu laluan yang paling pendek. Lah jarak yang paling pendek. So nak tahu laluan yang paling murah, awak kena tuliskan setiap laluan dulu. Berapa banyak laluan yang dia boleh lalu. Okey. Tengoklah ada 3 ke, 4 ke, 5 ke. Okey. Kalau cikgu tengok, cikgu nampak macam 4 je. Okey. Kat sini Okey, kemudian bila dah selesai, okey, buat laluan. Okey, laluan contohnya A pergi apa. Okey, kemudian awak buat tambang. Okey, tambang berapa. Okey, kemudian awak buat okey, disebabkan oleh A2 dia nak laluan yang mengambil masa perjalanan yang paling singkat. So awak boleh tambah sikit lah. Okey, masa. Okey, masa yang dilalui. Masa yang diambil. Okey, berapa banyak masa yang diambil. Okey. Kemudian soalan B pula. Okey, bila awak buat macam ni, okey, awak boleh dapat tahu dah. Okey, yang mana laluan paling murah dan yang paling singkat. Okey, tak semestinya sama. Okey, tak semestinya sama. Okey, kemudian soalan B, jika anda perlu ke destinasi dengan kos yang optimum, nyatakan laluan yang anda pilih. Berikan justifikasi anda. Okey, apa maksud kos yang optimum? Okey, kos yang optimum adalah kita gunakan biasanya macam peruntukan yang optimum. Maksudnya peruntukan yang secukupnya lah. Okey. Kalau lebih dia akan jadi pembaziran macam tu Okey, so kalau kos yang optimum adalah kos yang paling optimum, kita cakap kos yang paling murah lah. Okey, dalam erti kata lain, kos yang paling murah. Tapi kalau untuk matematik, dia tak ada masalah sebenarnya. Janji awak kena berikan justifikasi kenapa awak pilih kos tersebut. Okey, kenapa awak pilih? Katakanlah awak ada 3 kos. Paling rendah, sederhana dan paling mahal. Kalau awak pilih yang paling mahal, sebab apa awak pilih yang paling mahal? Ataupun awak pilih yang paling murah, sebab apa awak pilih paling murah? Kalau awak pilih ada yang murah, ada yang sederhana, ada yang mahal, tapi awak pilih yang sederhana. Bila awak pilih yang sederhana, kenapa awak pilih yang sederhana kos dia? Okey. So berikan justifikasi. So soalan B ni dia ada 2 jawapan Okey, 2 jawapan untuk soalan B. Okey. Okey, itu soalan 21. Okey, kita tengok pula soalan 22. Okey, soalan 22. Okey, kita tengok graf takta arah dan tidak berpemberat di bawah menunjukkan kedudukan 6 buah rumah di sebuah bandar. Seorang postman perlu ke semua rumah tersebut bermula dari rumah A dan berakhir di rumah F. Okey, soalan A, lukiskan satu graf terarah mewakili jarak terpendek dari A ke F dengan syarat semua laluan hanya dilalui sekali sahaja. Okey, ingat dia perlu pergi ke semua rumah. Okey, bermula dari A ke F. Okey, semua rumah mesti dia pergi. Jadi mesti dia lalu semualah. Okey, tak kisah urutan dia macam mana. Okey, tak kisah urutan dia macam mana. Okey, kemudian untuk soalan A, dia kata lukis satu graf terarah mewakili jarak terpendek A ke F. Okey, dia mesti bermula dari A. Okey, mesti bermula dari A dan mesti berakhir dari F. Ni. Okey. Okey, bermula dari A dan berakhir di F. Okey, yang lain tak kisah urutan kot mana pun. Okey. So, dia nak jarak terpendek. Okey, jarak terpendek. So, bila nak jarak terpendek, awak kena analyse juga setiap satu laluan dia. Okey, buat satu-satu. Kalau tak muat dalam buku, awak boleh buat dekat kertas lain. Okey, boleh buat dekat kertas lain. Kemudian hanya tulis jawapan sahaja. Okey, A ni yang mana? Okey, yang mana jarak terpendek. Ingat kena lukis graf. Okey, kena lukis graf.
Okey, dan semua laluan dilalui sekali sahaja. Maksudnya bila katakanlah awak nak pergi C, okey, awak nak pergi dari B pergi C, awak tak boleh patah balik lah. C pergi B balik. Lepas tu pergi D pula, pergi F pula, tak boleh. Okey, mesti tak berulang tempat dia. Okey. Okey, kemudian soalan B, dia kata berdasarkan graf yang anda lukis, hitung jarak terpendek dalam kilometer. Okey, jarak terpendek automatik akan dapat sebab apa? Awak dah ada jarak terpendek untuk graf ini, graf A. Okey, jadi graf B hanya kira sahaja jaraknya. Okey, kira jarak sahaja. Okey, cikgu tulis sikitlah. Kira jarak di A. Okey, soalan A tu. Okey, kemudian soalan yang ketiga. Okey, graf tak terarah dan berpemberat di bawah menunjukkan kedudukan 6 buah bangunan di sebuah bandar. Aiman mahu pergi ke rumah Kumar dari rumahnya untuk mengulang kaji pelajaran dengan menumpang teksi yang mengenakan tambang RM1.60 untuk setiap kilometer. Okey. So Aiman dekat mana? Rumah Aiman. Okey, rumah Aiman dekat sini. Dan dia akan pergi ke rumah Kumar. Okey, tambang dia adalah sebanyak RM1.60. Okey, bila berkenaan dengan tambang, biasanya orang akan mahu ikut jalan yang paling pendek. Okey, tak apa, kita tengok dulu soalan. Okey, A, tentukan 5 laluan yang boleh digunakan oleh pemandu teksi untuk menghantar Aiman ke rumah Kumar. Okey, so dia nak 5 sahaja laluan. Laluan yang boleh dilalui sebenarnya banyak Okey, laluan yang boleh dilalui, kalau tengok ni bersirat-sirat dia punya apa tu? Dia punya raja graf ni. Okey. Dia boleh lalu lebih kurang, cikgu rasa lebih daripada 5 laluan ni sebenarnya. Okey, 10, 9 atau 10 laluan. Okey. So dia nak 5 sahaja laluan yang boleh digunakan. Okey, berdasarkan laluan soalan B berdasarkan laluan yang dinyatakan di A, okey, yang awak jawab dekat A, tunjukkan kepada pemandu teksi supaya mengguna laluan yang terpendek dan menghitung jumlah tambang. Ya sayang. Boleh. Okey. Kejap ya. Okey. Dan hitung jumlah tambang yang perlu dibayar oleh Aiman. Okey. So tak kisahlah yang mana antara 5 laluan yang awak buat dekat A ni. Kalau katakanlah 5 tu dia bukanlah jarak terpendek pun sebenarnya. Tapi tak kisah. Pilih je antara 5 yang awak buat dekat A ni, jarak terpendek dia, kemudian bayar kira jumlah tambang. Okey? Boleh? So A 5 laluan. Okey, B adalah pilih laluan terpendek dan kira tambang. Okey, laluan terpendek di A. Di soalan A ni lah. Okey. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. 3 soalan sahaja. Dah siap? Boleh PM cikgu. Hantar kerja. Cikgu akan semak. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi